bersama saya lagi dalam Alright Nopa channel terbaik sahabat-sahabat semua. Ya, legasi Allahyarham Salahuddin Ayub, yaitu Rahma, jualan Rahma terus diteruskan ya untuk rakyat. Tapi hari ini ya jualan Rahma ini pula ditambah baik kepada program jualan Sukan Rahma. Jadi terbaik untuk kita dengar sendiri apakah yang dikatakan oleh YB Hanayio dalam satu sidang media berkaitan dengan program ini. Jadi tanpa membuang masa, saya membawakan sahabat semua untuk mendengar ya program jualan Sukan Rahma ini apakah sebenar ya yang dilakukan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita teruskan untuk melihat dan juga menonton sendiri video ini sahabat-sahabat semua, dan apakah yang dikatakan oleh pihak Selamat pagi semua. Ada soalan? Untuk hari ini program ini sebab sebut pun dah lama sebelum ni kan. Akhirnya ada jualan Rahmah. So kita nak buat semua dalam satu kita. Bermaksud kalau kita nak promosikan Hari Sukan Negara, kita nak bahawa Hari Sukan Negara ini bukan saja dia berbentuk one off. Kita nak tak ada satu event saja. Jadi untuk build up momentum itu, kita nak pastikan mereka dia usaha ini translate kepada gaya hidup. Bermaksud dia kena beli peralatan sukan dulu. Dan kalau kita lihat dalam sistem ekosistem ini, pelepasan cukai untuk peralatan sukan berdasarkan senarai sukan dalam Akta Pembangunan Sukan. Itu sebab pada tahun ini kita telah waterkan 2 kali ganda senarai sukan daripada 51 kepada 103 jenis sukan. Bermaksud sekarang rakyat boleh mempunyai akses kepada lebih banyak lagi item-item sukan, dan mereka boleh menggunakan pelepasan cukai ini. Apa yang kita nak lebih lanjut adalah untuk mendapatkan pelepasan cukai bagi kos latihan. Kos latihan ini bukan saja akan membantu industri sukan yang menjual barangan, tetapi boleh membantu mantan-mantan atlet ataupun jurulatih yang memberikan coaching. Baru kita itu lengkap. Kalau tak ada insentif seperti yang data yang saya kongsikan, kalau tak ada insentif untuk mereka menjalankan latihan, ibu bapa tidak akan menghantar anak-anak ke kelas-kelas. Kalau mereka tak belajar, mereka hanya main suka hati pukul 5, pukul 6, dia tak akan translate menjadi bakat untuk Malaysia. Itu sebab kalau kita nak kejar pingat, kita kena pastikan kita ini lengkap. Dan ini merupakan salah satu inisiatif, dan dalam masa yang singkat Sukan Rahmah diperkenalkan untuk bantu rakyat mempunyai akses bukan saja untuk peralatan sukan, tetapi untuk mereka mengikuti acara dan fasiliti. Kita telah membuka ruang-ruang kem wawasan untuk camping, stadium untuk Hari Sukan sekolah, kemudian kita buka Sepang International Circuit untuk MotoGP. Dan akhir sekali semalam adalah penginapan IYC di KBS. YD, regarding the Perdana Fellowship, anything on Sukan Rahmah first? Mengenai Sukan Rahmah, seperti kita tahu jual barang ramai. Kita tahu baru-baru ni statistik NCB non-communicable disease makin meningkat. So mungkin dengan adanya Sukan Rahmah ni, mungkin dengan akses yang mudah, mungkin harapan kerajaan untuk mengurangkan NCB itu sendiri untuk Semua ini dia berkait rapat. Kalau perbelanjaan ataupun program KBS tidak efektif, kita akan lihat kos untuk Kementerian Kesihatan terus meningkat. Itu sebab kita dengan adanya high level committee sekarang untuk pastikan Kementerian Pendidikan Tinggi dan KBS berjalan serentak, dia akan menjadikan sukan ini satu gaya hidup pada usia yang muda lagi. Next step yang saya nak sektor industri sukan untuk melihat adalah kos sewa fasiliti sukan. Bermaksud kalau saya beli raket tetapi saya tak boleh mampu untuk pergi main, booking court untuk badminton, tak guna juga. Itu sebab kita akan terus jalankan engagement ini dengan sektor industri sukan. The whole ecosystem must go together. Ada soalan lagi sukan? Tak ada. YB, regarding the Perdana Fellowship, what is the selection and screening process on KBS side? Or is it just, do you select the name of the candidates and then submit it to CDSO?
based on our statement yesterday, there is an existing SOP that has been in place since the program first started. Okay, and based on the declaration and based on the system and based on especially on this case that was highlighted to us, we recognize that there are weaknesses in the SOP, in the filtering system. As such, our Kementerian has already launched an investigation looking into the team, the vetting team, to see what happened in this particular situation, and we will take action. So the vetting team, is it under KBS or is it under CGS? Jabatan Belia dan Sukan Negara, but the entire SOP relies on other agencies. For example, the screening that was done. Okay? Boleh? So you're improving the system now, right? Definitely, because something like that should never have happened, and we want to make sure that it will never happen again. Okay? Thank you. Thank you, Adi. Terima kasih. Thank you, Adi. Thank you. Hidup bernama. Hidup bernama. Lagi nak interview siapa-siapa? Apa ada soalan lagi? Aktiviti sukan. 1 daripada 4 orang dewasa di Malaysia tidak mengamalkan. Maju lagi. Sebagai seorang kawan rapat media yang hadir, terima kasih kerana datang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Ihsan dan syarikat-syarikat yang telah menyahut konsep Sukan Rahmah. Buat pertama kali saya rasmikan Sukan Rahmah ini pada 1 hari bulan Ogos yang lepas, diinspirasikan daripada menu Rahmah, hasil cetusan idea Allahyarham dan Salahuddin Ayub semasa Allahyarham di KPDN. Sebagai seorang kawan rapat dengan Allahyarham, saya tidak mahu usaha menawarkan perkhidmatan kepada rakyat harga pendapatan tidak terhenti. Saya berpandangan dalam usaha untuk merakyatkan sukan, keperluan barangan sukan dan kelas atau latihan sukan juga perlu mendapat akses meluas oleh rakyat. Semua ini adalah dalam satu ekosistem di mana mereka kena bergerak bersama. Oleh sebab itu, semalam kami di Kementerian Belia dan Sukan telah bertemu Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan untuk membentangkan cadangan-cadangan kami untuk belanjawan tahun depan bagi KBS. Untuk tahun 2024, kami telah memohon Kementerian Kewangan untuk mempertimbangkan antaranya pemekasaan konsep merakyatkan sukan. Bermaksud, beberapa inisiatif telah dicadangkan untuk membolehkan rakyat Malaysia mendapatkan keperluan dan menggunakan fasiliti untuk bersukan atau beriadah dengan mudah dan murah. Antaranya ialah pelepasan cukai ke atas gaya hidup melalui kelas atau latihan sukan yang kita sign up sama ada untuk diri sendiri ataupun anak-anak kita dan kita bayar setiap bulan. Saya bagi contoh ya, kita ada beberapa data yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Pelepasan cukai untuk pembelian peralatan sukan perlu dilengkapi dengan pelepasan cukai untuk kos aktiviti sukan, terutamanya latihan dan kelas sukan ataupun kecergasan. Laporan tinjauan perbelanjaan isi rumah 2019 menunjukkan perbelanjaan bulanan isi rumah untuk aktiviti sukan dan rekreasi adalah 0.21%, lebih daripada peralatan sukan iaitu 0.05%. Kos peralatan sukan renang, baju renang dan goggles hanya sekitar RM150 berbanding kos kelas renang RM200 hingga RM300 4 sesi di Lembah Kelang. Kos uniform sukan tempur hanya sekitar RM60 satu set berbanding dengan kos latihan di sekolah sekitar RM60 sebulan. Hanya beberapa sukan Hanya beberapa sukan spesifikasi tinggi iaitu memanah, equestrian, menembak memerlukan kos signifikan untuk peralatan. Manakala sukan-sukan lain yang banyak diceburi kanak-kanak dan orang awam memerlukan kos lebih tinggi untuk kelas latihan jurulatih. Berdasarkan Indeks Budaya Sukan Malaysia 2022, 52% rakyat Malaysia tidak terlibat dalam apa-apa aktiviti sukan. 1 daripada 4 orang dewasa di Malaysia tidak mengamalkan gaya hidup aktif.
Golongan paling kurang aktif adalah wanita 28%, pelajar 39% dan warga emas 59%. Data Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan 4 daripada 5 remaja di negara ini tidak aktif secara fizikal. Oleh sebab itu, semua ini mendatangkan kesan kepada kos rawatan dan perbelanjaan Kementerian Kesihatan Malaysia. Oleh sebab itu, bila kita lihat isu pelepasan cukai hanya untuk peralatan sukan sahaja tidak mencukupi untuk mendorong rakyat Malaysia mengamalkan gaya hidup sihat kerana dia tidak cukup menarik. Okay? Oleh sebab itu, kita telah cadangkan untuk memberikan pelepasan cukai bagi kos latihan setiap bulan supaya ini menjadikan satu insentif kepada ibu bapa yang mahu membelanjakan duit ini khas untuk anak-anak mereka. Dan kalau kita nak mereka mengamalkan gaya hidup sihat, kita kena mula daripada usia mereka masih muda lagi. Selain itu, penggunaan fasiliti sedia ada di bawah KBS sedang digunakan juga untuk aktiviti merayakan sukan, beriadah ataupun berkhemah oleh orang awam. Seperti yang kita telah umumkan sebelum ini, stadium digunakan untuk hari sukan bagi sekolah. Kem wawasan oleh ILIT digunakan untuk program perkhemahan keluarga, dan semalam juga Sepang International Circuit telah mengumumkan konsep Rahmah Ticket supaya orang ramai boleh bersama dan mengikuti acara seperti ini. Semalam juga kita telah mengumumkan White Capsule, iaitu fasiliti penginapan untuk golongan belia yang datang ke Kuala Lumpur untuk mencari kerja. Mereka boleh sewa satu katil RM10 semalam, satu malam, untuk membolehkan golongan belia mencari kerja dan pada masa yang sama boleh membayar sewa semasa proses transisi ini. Jadi untuk kita mengamalkan aktiviti sukan ataupun riadah ini, sudah tentunya kita memerlukan peralatan dan barangan yang sesuai. Maka jualan rahmah yang berkonsepkan jualan murah ini bertujuan untuk membantu rakyat berjimat ketika berbelanja. Ini bermaksud syarikat-syarikat yang mengambil bahagian dalam program jualan rahmah akan menawarkan penjimatan harga barangan lebih murah daripada harga biasa dalam pasaran. Ini adalah situasi win-win bagi kerajaan dan peruncit ataupun peniaga di mana sempena sambutan Hari Sukan Negara pada 14 Oktober nanti, jualan sukan rahmah dilaksanakan. Rakyat menikmati potongan harga barangan dan peralatan sukan, dan peruncit ataupun peniaga barangan sukan boleh meningkatkan jualan serta merancangkan ekonomi setempat. Dan ini merupakan komitmen kita semasa kita menganjurkan town hall pada awal tahun ini, bahawa usaha KBS bukan sahaja untuk membantu atlet dan bukan sahaja untuk mendapatkan pingat, tetapi kita nak membangunkan sektor industri sukan bersama. Berdasarkan senario semasa, kerajaan perpaduan mengambil pendekatan preventif melalui penjagaan kesihatan dan gaya hidup sihat berbanding sick care. Kajian Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan menunjukkan peningkatan prevalen berat badan berlebihan dan obesiti dalam kalangan kanak-kanak berumur 13 hingga 17 tahun daripada 24.6% pada tahun 2012 naik kepada 30.5% pada tahun lepas. Saya amat berharap dengan adanya inisiatif jualan ramah ini, kita boleh mula rancang sukan apa yang kita nak anak-anak kita ceburi dan mula beli keperluan sukan dengan kadar yang berpatutan. Terima kasih kepada syarikat Al-Ihsan yang sudi menaja lokasi bagi melancarkan jualan sukan ramah tahun ini, dan terima kasih sekali lagi kepada semua syarikat yang telah mengambil bahagian. Dengan ini, saya merasmikan program jualan sukan rahmah sempena dengan sambutan Hari Malaysia dan Hari Sukan Negara 2023. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas ucapan persemian sebentar tadi. Mohon Yang Berhormat Menteri terus kekal di atas hutan. Terbaik sahabat semua. Itu dia satu usaha yang mantap padu ya apabila Kementerian Belia dan Sukan juga ya meneruskan legasi ya untuk jualan rahmah, tapi sekarang ini dikembangkan lagi dalam jualan sukan rahmah
maksudnya kelengkapan, lepas tu kerajaan menyediakan tempat-tempat dengan harga yang berpatutan. Jadi ini adalah satu perkara yang amat baik ya, untuk menggalakkan rakyat Malaysia terus melakukan riadah, bersukan untuk ya kebaikan, untuk kesihatan juga khususnya. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Kementerian Belia dan Sukan yang melakukan tanggungjawab ya, program yang begitu baik untuk rakyat. Jadi sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada kementerian ini dan menterinya YB Hana yang terus menerus ya memberikan keutamaan untuk rakyat. Jadi terima kasih sahabat semua. Kiranya anda memberikan sebarang komen, anda boleh berikan dalam ruangan komen. Dan sehingga itu izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, "Tapapun kangkap, dua ton keinginan." Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.